Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Misteri kehilangan seorang bayi yang usianya baru mencecah sebulan menjadi tanda tanya penduduk setempat di Indonesia pada 24 Mac 2022. Lebih menghairankan, kejadian pelik yang berlaku di perkampungan Sumberjo, Jember, Jawa Timur tersebut dikatakan berkaitan unsur mistik. Kejadian berkenaan menggemparkan penduduk setempat apabila kehilangan bayi perempuan itu dikatakan dilarikan makhluk halus. Sebelum kejadian difahamkan si kecil tersebut sedang tidur bersama neneknya di dalam bilik. Pun begitu, bayi malang berkenaan dikatakan hilang secara misteri sebaik disedari oleh ibunya. Kehilangan bayi tersebut telah tersebar di media sosial. Ada yang mengaitkannya dengan perkara mistik. Mereka mengatakan bahawa dia hilang diculik oleh genderuwo, iaitu merupakan salah satu makhluk gaib yang popular di Indonesia, khususnya di Jawa. Malangnya, tidak lama selepas itu, bayi malang tersebut yang bernama Khairun Nisa Puteri Mustafa telah ditemui dalam keadaan sudah meninggal dunia. Lalu, apa sebenarnya yang telah terjadi? Ini adalah kisahnya. Pada hari kejadian sekitar jam 10.30 pagi, mangsa dikatakan masih tidur bersama neneknya di dalam sebuah bilik. Namun tidak lama selepas itu, ibu mangsa telah pergi memeriksa anaknya di dalam bilik, namun didapati telah tiada di tempat tidurnya. Setelah dicari tidak berjumpa serta panik apa yang berlaku, ahli keluarga wanita berkenaan membuat pencarian dan menghubungi pihak polis pada pukul 11 pagi. Polis kampung tempatan yang menerima laporan akhirnya pergi ke rumah keluarga yang menjadi lokasi kehilangan mangsa. Mangsa tidak dijumpai dan tiada di dalam rumah walaupun telah digeledah di beberapa tempat. Misi mencari kemudian dijalankan di sekitar kawasan rumah, termasuk sebuah perigi berhampiran. Perigi berada di kawasan dapur, iaitu di dalam rumah. Di sekeliling kawasan perigi terdapat tembok yang memisahkan kawasan tersebut dengan rumah. Apa yang mengejutkan, bayi yang dikatakan hilang itu ditemui di dalam perigi terbabit dalam keadaan sudah tidak bernyawa pada jam 1 petang hari yang sama. Oleh kerana sangat mustahil kanak-kanak seusia itu berjalan bersendirian atau bermain sendirian, pihak polis segera menjalankan siasatan bagaimana bayi tersebut boleh berakhir di situ. Penemuan bayi ini mencetuskan kekecohan penduduk setempat kerana kedua-dua ibu bapa bayi itu turut mengakui tidak mengetahui kejadian itu. Ibu bapa bayi malang itu yang berinisial AM berusia 28 dan FN berusia 25 tahun adalah penduduk tempatan di kampung tersebut. Sementara itu, perigi tempat bayi malang itu ditemui berada di dalam rumah dan mayatnya ditemui oleh jiran yang turut menyertai operasi mencari bersama pihak berkuasa pada waktu itu. Pihak polis yang merasakan kematian bayi ini adalah ganjil memulakan soal siasat bersama jiran tetangga dan keluarga terdekat. Pihak polis juga menjelaskan yang bedah siasat perlu dilakukan bagi mengetahui punca kematian sejurus membawa kepada apa sebenarnya yang telah terjadi kepada mangsa. Pada mulanya keluarga mangsa menghalang bedah siasat dilakukan kepada jasad kecil anak malang itu, namun setelah diterangkan keperluan serta kepentingan untuk melakukan bedah siasat, akhirnya keluarga mahukan bayi itu dibedah siasat. Sementara itu, selepas penemuan bayi itu, pihak polis segera melakukan beberapa siri proses siasatan. Selepas meneliti saksi dan hasil bedah siasat ke atas mayat bayi tersebut, rupa-rupanya bayi tersebut telah dibuang oleh ibu kandungnya sendiri yang bernama Faridatul Nikmah. Pada mulanya, suspek menafikan perbuatannya, tetapi dia kemudiannya mengaku membuang bayinya ke dalam perigi tanpa pengetahuan suami atau ibunya yang tinggal serumah. Selepas membuang bayi itu, suspek kembali tidur sebelum berpura-pura mencari anaknya tidak lama selepas itu. Hasil siasatan pihak polis, suspek bertindak sedemikian adalah berpunca daripada tekanan perasaan. Wanita berkenaan dikatakan tidak tahan dikutuk dan diejek gara-gara tidak dapat memberikan susu ibu kepada anaknya itu. Hanya kerana terpaksa bergantung kepada susu formula untuk anaknya, suspek dikatakan gagal menjadi seorang ibu. Wanita tersebut berada di dalam tahanan polis dan jika disabitkan kesalahan, suspek boleh dihukum penjara hingga 3 tahun. Sesungguhnya, kata-kata yang tajam walaupun dikatakan tidak disengajakan boleh menyebabkan emosi si ibu terganggu. Apatah lagi wanita tersebut masih dalam proses pemulihan zahir dan batin selepas bersalin. Lebih teruk, mereka berdepan kemurungan atau meroyan sehingga sanggup melakukan apa sahaja tanpa sedar, termasuk membunuh anak sendiri. Dalam perkara ini tidak tahu siapa yang bersalah, namun mangsanya adalah anak yang tidak berdosa. Moga insiden menyedihkan ini menjadi ikhtibar buat semua, khususnya para suami yang perlu memberi bimbingan
bimbingan dan sokongan moral kepada isteri yang berdepan fasa kemurungan selepas bersalin. Lebih elok jika urusan menjaga anak yang masih kecil dipikul bersama supaya bebanan dan tekanan emosi berkenaan dapat dikurangkan. Sekian.